Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dengan ID pembentang NAD059 akan membentangkan kertas pendidikan kami iaitu bertajuk Kebolehgunaan Aplikasi PC Building Simulator dalam Pembelajaran Amali DFC 10033 Introduction to Computer System ICS yang berasaskan realiti maya di Politeknik Balik Pulau bagi National Digital Technology and Education Conference 2022. Perkenalkan, saya Nur Atikah Hamdi Daud merupakan pensyarah Politeknik Balik Pulau bersama rakan saya Nur Syahidayu Osman juga pensyarah di Politeknik Balik Pulau. Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap kebolehgunaan dan potensi aplikasi PC Building Simulator yang berasaskan realiti maya dalam pembelajaran amali bagi kursus DFC 10033 Introduction to Computer System ICS di Politeknik Balik Pulau. Teknologi realiti maya adalah teknologi baru yang amat berpotensi untuk digunakan secara meluas dalam sistem pendidikan di negara kita. Ia juga berpotensi dan berupayaan untuk dipersembahkan bahan pembelajaran dalam bentuk tiga dimensi, menyokong pembelajaran dalam konteks pandangan orang pertama, visualisasi dan menyokong pembelajaran penerokaan, exploration. Instrumen yang digunakan adalah instrumen soal sidik di mana digunakan ke atas 25 orang pelajar semester 1 Diploma Teknologi Maklumat Teknologi Digital yang mengambil kursus ICS dan 5 orang pensyarah yang mengajar kursus tersebut. Analisis data seperti min, mode dan peratus digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan perisian SPSS. Dapatan kajian menunjukkan aplikasi PC Building Simulator ini berpotensi untuk membantu para pelajar dalam pembelajaran amali secara kendiri. Pendekatan menggunakan aplikasi realiti maya ini akan mewujudkan suasana baharu yang lebih interaktif dalam pembelajaran amali. Kajian ini juga diharapkan dapat membantu pendidik dalam mengenal pasti aplikasi realiti maya sebagai media pengajaran alternatif selain tradisional. Dapatan kajian ini juga dapat membantu para pendidik, PBU dan pelajar dalam mengenal pasti penggunaan aplikasi baru dalam pembelajaran dan pengajaran bagi meneroka, menguasai dan mendalami ilmu dengan lebih sistematik. PC Building Simulator merupakan aplikasi permainan realiti maya yang membolehkan pengguna membina komputer peribadi PC sesuai secara berpengalaman melalui permainan dan aktiviti hands-on. Kelebihan menggunakan aplikasi tersebut bagi amali pembangunan PC ialah pelajar tidak perlu menggunakan ruang fizikal yang khusus. Seperti kata Sloviskowski D et al. 2019. Leong PK Y 2021 juga mengatakan pelaksanaan amali dan simulasi menyokong pembelajaran pelajar dengan cara yang sama dan pembelajaran amali berasaskan simulasi sebenarnya memberi peluang untuk latihan vocational dengan risiko dan kos yang rendah. Kajian Bekwahi M et al. 2021 juga bersetuju bahawa pelajar dalam kumpulan eksperimen yang diajar menggunakan simulasi lebih berjaya daripada pelajar kumpulan yang diajar dengan pendekatan tradisional. Motivasi utama adalah untuk meningkatkan kesedaran dan menimbulkan rasa ingin tahu tentang komponen dalaman dan mekanisme kerja komputer dalam persekitaran yang selamat di mana kesilapan tidak memerlukan kos yang tinggi. Penyataan masalah. Yang pertama ialah tiada pembelajaran face to face. Tiada pembelajaran secara bersemuka. Semua proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka terpaksa dikurangkan kerana pasca COVID-19. Ini menyebabkan pelajar tidak dapat hadir ke kampus untuk menjalani amali di makmal. Yang kedua,
penentuan kaedah PDP, di mana pensyarah disarankan mencari kaedah yang terbaik untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran amali secara dalam talian. Dan ketiga, jurang digital. Ia memberi kesan jangka panjang, akan meluaskan jurang ketidaksamaan dan menyebabkan lebih ramai pelajar tercicir. Objektif kajian pendidikan ini dilaksanakan adalah untuk membantu pelajar dan warga pendidik PBU dalam mengenal pasti kebolehgunaan aplikasi PC Building Simulator dalam pembelajaran amali bagi khusus DFC 10033 Introduction to Computer System ICS di Politeknik Balik Pulau. Objektif yang kedua adalah untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PDP secara dalam talian. Skop kajian ini hanya melibatkan pelajar semester 1 Politeknik Balik Pulau yang mendaftar khusus uh, Introduction to Computer System dan mengenal pasti tahap kebolehgunaan penggunaan aplikasi berasaskan realiti maya bagi meneroka, menguasai dan mendalami ilmu dengan lebih sistematik tanpa perlu bersemuka. Metodologi kajian. Kajian dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif melalui pendekatan pensetelan soal sidik secara berstruktur. Responden sasaran adalah dalam kalangan pelajar semester 1 Politeknik Balik Pulau. Data juga dikumpulkan melalui instrumen soal sidik dan dianalisis dengan menggunakan IBM Statistik SPSS 22.0 untuk menyediakan penyelidikan dengan statistik deskriptif dan analisis, contohnya min dan sisihan piawan. Selain itu, kebolehpercayaan dianalisa dengan menggunakan Alpha Cronbach. Kajian ini juga menggunakan analisis faktor penerokaan dalam menentukan setiap dimensi dalam kajian ini. Kajian ini juga menggunakan 5 skala Likert dari 1 sangat tidak bersetuju kepada 5 sangat bersetuju berkenaan penerimaan pelajar dan pensyarah secara keseluruhan terhadap kebolehgunaan aplikasi PC Building Simulator. Bagi dapatan kajian, kaedah pengumpulan dan pengarisan data, borang kaji sidik digunakan untuk menilai tahap kebolehgunaan aplikasi dalam pembelajaran amali melibatkan pengetahuan dan kemahiran penggunaan aplikasi. Seramai 30 orang responden yang terdiri dari pelajar semester 1 dan pensyarah PBU. Hasil analisis Komin bagi persepsi responden terhadap kebolehgunaan aplikasi PC Building Simulator dalam pembelajaran amali bagi khusus TFC 10033 Introduction to Computer System ICS di PBU menunjukkan item yang mendapat skor min tertinggi ialah di mana responden dapat mengenal pasti komponen komputer menggunakan fungsi tooltips dalam aplikasi secara kendiri dengan nilai min 4.62 dan sisihan piawai 0.488. Dan juga responden mendapati aplikasi ini mudah untuk digunakan dengan nilai min 4.59 dan nilai sisihan piawai 0.495. Manakala item yang mendapat skor min terendah daripada 17 item yang telah diberikan kepada responden iaitu memahami dengan jelas tutorial pemasangan komponen pada jarak jauh dengan mencapai nilai min sebanyak 4.22 dan sisihan piawai 0.69. Namun begitu, item tersebut masih lagi berada pada tahap interpretasi tinggi. Secara keseluruhannya, nilai purata skomin yang diperolehi daripada pengalisan data adalah pada tahap yang tinggi, iaitu dengan purata min 4.39 dan sisihan piawai 0.22. Ini menunjukkan bahawa persepsi responden terhadap kebolehgunaan aplikasi ini dalam pembelajaran amali adalah pada tahap tinggi dan baik.
Berdasarkan dapatan kajian yang telah dijalankan, pelbagai aspek perlu dipertimbangkan bagi menyempurnakan proses pembelajaran dan pengajaran amali secara dalam talian ini, iaitu masalah capaian internet. Capaian internet adalah perkara utama yang perlu dititik beratkan. Sesetengah aplikasi yang diguna pakai memerlukan penggunaan data internet yang besar dan menyebabkan pelajar mengalami masalah kekurangan data dan tidak dapat untuk akses kepada aplikasi tersebut bagi melaksanakan latihan amali. Di mana yang kedua, medium pengajaran yang diguna pakai bagi pembelajaran amali atas talian perlu mesra pengguna dan mudah untuk diakses bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga, di mana tenaga pengajar perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran atas talian bagi menarik minat dan meningkatkan kefahaman pelajar. Sebagai kesimpulannya, pada pasca COVID-19 ini, pada pasca pandemik kini, penggunaan media teknologi dalam PDP telah menjadi satu norma baru yang tidak asing lagi dalam kalangan pendidik dan pelajar bagi meneruskan kelangsungan sesi PDP. Ini bagi merangsang keperluan bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkualiti, terutamanya dalam proses pembelajaran berorientasikan amali yang memerlukan komunikasi berterusan di antara pelajar dan pendidik. Pelaksanaan amali dan simulasi dapat menyokong pembelajaran pelajar dengan cara yang sama, dan pembelajaran amali berasaskan simulasi sebenarnya memberikan peluang untuk latihan vokasional dengan risiko dan kos yang rendah. Seperti kata Leung dan PKY 2021. Oleh itu, pendedahan berkenaan teknologi baharu yang bersesuaian bagi meneruskan kelangsungan PDP amali perlu dititik beratkan dan dikaji lagi keberkesanannya bagi meningkatkan kualiti pembelajaran pada masa akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.